Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda, adakah pucuk muda daripada pokok bougainville boleh kita tanam? Okey, baiklah teman-teman ya. Sekiranya anda ingin mengetahui apakah jawapannya kepada persoalan saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian video tutorial saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Sebelum itu teman-teman, pastikan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan yang kita perlu lakukan untuk kita menanam stek pucuk muda daripada pokok bougainville yang pastinya akan tumbuh nanti. Okey, di sini nanti saya akan kongsikan kepada anda hasilnya ya teman-teman. Pertama sekali apa yang kita perlu sediakan di sini adalah teman-teman yang kita kena menyediakan satu cabang daripada pokok bougainville ya. Ini adalah pokok bougainville parigata, okey, yang masih muda dan sehat, sudah pasti yang sehat, okey. Lepas tu kita kena sediakan media tanam ya teman. Ini media tanamnya, okey. Lepas tu kita sediakan air. Air sila gunakan air hujan, okey, ataupun air sumur. Lepas tu sediakan bekas ataupun pasu ataupun pot, okey, boleh saja tabung bekas lain. Lepas tu kita gunakan sediakan gelas plastik bekas air seperti ini. Lepas tu kita akan sediakan satu serbuk perangsang akar. Okey, kita sediakan gunting, pastikan gunting yang tajam, okey, sesuai. Okey, lepas tu kita sediakan pisau cukur. Teman-teman, ini adalah mata daripada pisau cukur ya. Ini. Okey, kita akan gunakan nanti, okey. Okey, pertama sekali teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan ambil pucuk daripada pokok berkertas parigata ini tadi ya. Okey. Ya, apa kita perlu lakukan di sini adalah teman-teman, kita akan buang ya, kita akan potong daun pada ranting ataupun pucuk muda pokok bougainville ini ya. Okey, kita potong macam tu daunnya teman. Okey, kita potong macam tu daunnya ya. Okey, macam tu. Kita potong daunnya. Okey. Kita potong daun-daunnya ya, kita potong daunnya macam tu. Okay, ini adalah pokok bougainville parigata ya teman, di mana pokok bougainville parigata ini merupakan sejenis pokok bunga kertas yang mempunyai daun yang banyak yang rapat ya. Nanti bila akan tumbuh ranting pun akan rapat ya. Jadi ini adalah merupakan satu ciri utama apabila anda ingin menjadikan pokok bunga kertas untuk jadi sebagai bahan bonsai ataupun bonsai anda. Okey, kita tinggalkan beberapa daun bahagian hujung pucuk itu. Okey, tinggalkan. Okey. Lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan di sini, kita kupas sedikit bahagian pangkal ini ya. Kita kupas sedikit bahagian pangkal ini. Ini adalah bertujuan untuk membantu memperbanyak tumbuh akar nanti, tempat keluarnya akar ya. Kita kupas sedikit ataupun kita sayat sedikit ya bahagian ujung pangkal ini. Okey, gunakan pisau cukur yang kita bagi dua ya. Hati-hati teman, sebab pisau cukur ini tajam ya. Hati-hati ya. Okey. Okey, macam tu, nampak? Okey, kita kupas kulit macam tu. Okey, pada hujung bawahnya. Okey, kemudian teman-teman, apabila selesai kita lakukan pengupasan kulit seperti ini, okey, kita sediakan serbuk perangsang akar. Ini adalah serbuk perangsang akar. Mengapa kita perlu menggunakan serbuk perangsang akar, teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar pada pucuk muda daripada stek pucuk muda pokok bougainville kita ini. Okey. Caranya lah kita sediakan serbuk perangsang akar tadi, kemudian kita celupkan ya, kita celupkan pucuk muda daripada pokok bougainville ini tadi ke dalam serbuk perangsang akar ini seperti ini. Dah. Okey, cukup. Okey, macam tu. Macam tu, nampak? Okey, macam tu ya teman-teman. Biarkan dulu beberapa saat atau beberapa minit agar serbuk perangsang akar itu meresap pada bahagian yang kita lakukan pengupasan kulit tadi. Okey, kita biarkan dulu. Okey, sementara itu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan sediakan media tanam ya teman. Sediakan media tanam untuk kita menanam pucuk tadi. Okey. Untuk media tanam ya teman-teman, ini apa yang anda perlu ketahui ya, ialah ya, pastikan anda menggunakan media tanam yang mempunyai dua sifat berikut, iaitu bersifat poros dan gembur. Okey. Okey, antara contoh bahannya teman, di sini saya menggunakan tanah suci ya. Tanah suci, sepihan batu bata. Anda juga boleh menggunakan sekam padi ya, kokopit pun boleh, ataupun pasir kasar pun boleh. Okey, ini tergantung kepada, ataupun tanah di bawah pokok bambu ya, ataupun tanah-tanah di bawah
pokok sawit itu boleh juga digunakan, ataupun pokok sawit yang sudah mereput ya, boleh juga digunakan untuk anda jadikan media tanam pemula. Okey, penanaman pertama. Lepas tu apa yang anda perlu lakukan dengan media tanam ini teman-teman ya, anda basahkan sedikit dengan menggunakan air sumur ataupun hujan. Jangan menggunakan air pipe teman-teman. Sekiranya anda menggunakan air hujan, air pipe teman-teman, ini boleh mengakibatkan stek daripada pucuk bougainville anda akan membusuk ya. Jadi anda tambah sedikit air seperti ini teman. Sedikit air. Jangan terlalu basah ya, biar dia dalam keadaan lembab saja. Okey. Kita taruhkan sedikit macam tu. Okey. Pastikan ia tidak terlalu basah ya teman ya. Ya, tidak terlalu basah ya, biar ia hanya dalam keadaan lembab saja. Okey. Jangan terlalu basah. Kerana jika terlalu basah teman, ini boleh menyebabkan nanti media tanam anda akan tidak stek pucuk muda, nanti akan menjadi buruk, membusuk ya, dan boleh mengakibatkan mati. Jadi anda tidak perlu menjadikan media tanam itu terlalu basah. Cukup anda jadikan dalam keadaan lembab saja. Kemudian kita masuk ke dalam. Anda juga boleh menggunakan pasu seperti ini, ataupun anda boleh menggunakan apa-apa bekas seperti gelas plastik seperti ini ya teman. Boleh saja anda gunakan. Okey, ini terpulang kepada bahan-bahan yang mudah untuk anda dapatkan. Yang penting sesuai untuk anda jadikan bekas untuk anda menanam. Okey, lepas tu kita akan masukkan, teman, kita akan masukkan ya. Okey, kita akan masukkan media tanam tadi ke dalam pasu ini ya. Okey, pasu plastik, saya gunakan pasu plastik. Anda juga boleh menggunakan bahan-bahan lain ya teman. Kita masukkan dalam ni ya. Okey, masukkan dalam sini. Okey, ini hanya dalam keadaan jangan terlalu basah teman, biar lembab saja ya. Jangan terlalu basah, lembab saja. Okey. Okey, kita masukkan dalam ni. Ingat teman, jangan terlalu basah ya, biar hanya dalam keadaan lembab saja. Okey. Untuk mengelakkan stek daripada pucuk muda pokok bougainville kita menjadi busuk ya, cukup dalam keadaan lembab saja. Jangan terlalu basah. Okey. Jangan terlalu basah ya, cukup dalam keadaan lembab saja. Okey. Jangan terlalu basah ya. Macam tu. Okey, ingat pastikan hanya dalam keadaan lembab saja ya, jangan terlalu basah. Okey. Lepas tu kita padatkan sedikit ya. Kita padatkan sedikit macam tu. Okey, macam tu teman. Okey, apabila dah selesai kita lakukan seperti ini ya. Kemudian apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita ambil satu kayu apa saja teman untuk kita menebuk lubang ya. Kita perlu menebuk lubang di bahagian tengah ini dulu di sini ya, tempat kita untuk mencucuk stek kita tadi dalam ni. Kita tebuk lubang dulu. Mengapa kita perlu menebuk lubang teman? Ini adalah untuk mengelakkan stek daripada pucuk muda pokok bougainville kita tadi ya teman, menjadi rosak ya, bahagian ini menjadi rosak. Jadi kita perlu mentembuk lubang dulu ya. Sorry teman, betul sikit. Okey, kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang, kita ambil pucuk muda tadi ya. Ini tadi, lepas tu kita cucuk ke dalam lubang yang kita tertebuk di tengah-tengah media tanam ini tadi. Bismillah macam tu. Okey, dah.
Lepas tu kita padatkan sedikit ya. Kita padatkan sedikit. Kenapa kita perlu memadatkan teman-teman? Ini adalah untuk mengelak berlakunya pucuk muda ini tadi bergoyang ya. Apabila bergoyang, ia akan menjadi stres. Mungkin ia tidak akan tumbuh kerana dia tidak betul-betul rapat dengan media tanam. Jadi ini perlu kita melakukan tekan sedikit. Okey, biar ia tidak bergoyang. Okey, dah selesai. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita akan melakukan penyungkupan ataupun tutup, kita bungkus. Okey, untuk perkongsian kali ini teman-teman, saya tidak menggunakan kertas ya. Saya tidak menggunakan kertas, tetapi di sini saya menggunakan gelas plastik ya. Gelas plastik sebagai bahan untuk kita menutup. Okey, menutup stek bercabang pokok bumil ini. Okey, macam ni. Anda boleh guna gelas plastik ni, jangan tebuk ya, biar seperti ini. Caranya teman, okey, caranya ialah anda cuma tutup saja, tungkup saja di atas seperti ini, macam tu. Okey, boleh. Macam tu. Okey, lakukan macam tu saja. Okey. Kemudian teman-teman, apabila sudah selesai anda lakukan seperti ini ya. Apabila anda sudah selesai lakukan seperti itu, apa yang anda perlu lakukan kemudian adalah teman, anda hendaklah meletakkan bahan stek pucuk muda pokok bougainville kita ini di tempat yang teduh. Jangan sampai terkena sinaran matahari dan juga jangan sampai terkena siraman air hujan. Itu yang anda perlu lakukan. Okey, letakkan di tempat yang teduh tetapi masih mendapat sinaran matahari secara tidak langsung. Okey, seperti di buah-buah pokok, di tepi-tepi bangunan ya, itu adalah tempat yang sesuai untuk anda meletakkan. Letakkan selama lebih kurang 25 hari ataupun 1 bulan seperti itu. Ini anda melihat keadaan tunas baru nanti. Barulah anda boleh meletakkan di luar ya, secara berperingkat-peringkat. Okey. Semasa anda melakukan proses penanaman seperti ini ya teman-teman, perkara sesungguhnya anda perlu lakukan ialah anda hendaklah sentiasa menjaga keadaan media tanam di dalam pasu ini ya. Sekiranya anda mendapati media tanam sudah kering, anda boleh siram sedikit ya. Gunakan air hujan tadi ya, air hujan, air sumur ataupun air mineral boleh digunakan. Jangan menggunakan air pipe ya, kerana air pipe mengandung klorin. Klorin tidak sesuai untuk stek anda seperti ini, kerana ia masih tidak mempunyai akar. Okey, boleh menyebabkan stek anda mati dan busuk. Okey. Jadi teman-teman, perkara yang kedua anda perlu lakukan setelah anda melakukan penanaman seperti ini ialah pastikan tanaman stek ini ya teman terselamat daripada gangguan haiwan peliharaan anda seperti ayam dan juga kucing. Itu adalah haiwan yang biasa kita pelihara di tempat kediaman kita. Okey, pastikan anda memastikan stek ini ya bebas daripada gangguan haiwan-haiwan tadi. Okey. Baiklah teman, anda boleh membuka sungkupan ini ya teman, sungkupan ini selepas 25 hingga ke 1 bulan. Okey, bergantung pada keadaan pertumbuhan pucuk-pucuk tunas-tunas baru pada stek pokok bougainville ini. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai sini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Sebelum itu teman, mari saya kongsikan kepada anda ya salah satu hasil daripada tanaman dengan cara yang sama, iaitu okey, ni ya. Pucuk muda juga teman, ini adalah hasilnya ya, dengan cara yang sama teman. Kita lakukan dengan cara yang sama ya, metode yang sama, ini hasilnya. Okey, nampak teman, ini akar yang tumbuh, yang putih itu adalah akar yang teman, akarnya yang tumbuh ya. Nampak itu adalah akarnya. Ini keadaannya. Nampak tumbuh pucuk muda-muda kan ya. Okey. Dengan cara yang sama, cuma ini saya menggunakan kap plastik ya sebagai tempat bekas untuk kita nanam. Dan ini saya menggunakan pasu kecil, okey, dengan tutup dengan kap bekas seperti ini. Okey, baiklah teman-teman, saya harap dengan persoalan tadi ya teman ya, sama ada pucuk muda boleh ditanam ataupun tidak, ini jawapannya. Jadi jawapannya dia boleh ya, kita boleh tanam stek daripada pucuk muda pokok bougainville varigata tanam ya, boleh ditanam dan tumbuh. Ini hasilnya. Okey, hasilnya dari yang seperti ini ya, dari seperti ini ya teman, menjadi kepada seperti ini. Okey, dengan cara yang sama. Okey, di sini. Ini dah tumbuh, dah banyak tumbuh pucuk-pucuk baru kan, nampak ni. Okey, mulanya memang seperti ini. Okey, mulanya seperti ini. Okey, dengan cara yang sama. Okey, baiklah teman-teman, saya harap dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat memberi manfaat ya, dan sedikit panduan kepada teman-teman, terutamanya anda yang tidak mengetahui ya sama ada pucuk muda dari pokok bougainville varigata boleh kita tanam di stek seperti ini. Jawapannya boleh. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai sini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Okey, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe
tekan loceng, ya, tekan share, komen. Okey? Dan kongsikan kepada teman-teman kita yang masih lagi tidak mengetahui mana pokok bougainville pucuk muda seperti ini kita boleh tanam dengan stek tumbuh ataupun tidak. Okey. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, teman-teman, silalah subscribe kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Tidak perlu membayar sesen pun. Okey, baiklah teman-teman. Cukup sampai sekian dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk anda. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai jum. Kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai ini dulu. Salam satu bi, salam bonjaya. Assalamualaikum. Bye-bye.